Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDBR Seni Visual unit yang ke-15. Kita teruskan lagi dengan bab yang kedua, iaitu bentuk karya seni visual. Hari ini kita akan fokus kepada aspek formal, iaitu unsur atau elemen seni. Unsur atau elemen, garisan dan jalinan sahaja. Ada 5 unsur seni, tapi hari ini kita bincang garisan dan jalinan sahaja. Unsur dan elemen ini sebenarnya maksudnya sama. Kadang-kadang dalam soalan dia menggunakan perkataan unsur seni dan kadang-kadang dia menggunakan perkataan elemen seni. Jadi kedua-duanya mempunyai maksud yang sama. Jadi hari ini kita bincang tentang garisan dan jalinan dahulu. Baik, yang pertama jelaskan maksud aspek formal dalam sesebuah karya seni. Aspek formal ialah suatu ciri organisasi dalam proses membentuk karya yang melibatkan unsur seni, unsur seni dan prinsip rekaan dengan sokongan media dan teknik bagi mencapai kesatuan dalam sesebuah karya seni. Jadi aspek formal itu sendiri terdiri daripada unsur seni, prinsip rekaan, media dan teknik. Jadi 3 perkara. Ini kita akan teruskan dalam perbincangan nanti. Baiklah, senaraikan 5 unsur seni. Jadi hari ini kita akan bincangkan unsur seni sahaja. Ada 5 unsur seni, iaitu garisan, jalinan, rupa, nilai dan warna. Jadi yang ke-6 tu cikgu tambah juga bentuk. Ini kerana dalam pembelajaran seni visual di peringkat darjah 1 atau tahun 1 sehingga darjah 6 di sekolah rendah dan tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, unsur seni bentuk ini ada terdapat dalam silibus, dalam sukatan. Bentuk itu ada dalam sukatan. Jadi di peringkat tingkatan 6 silibusnya membuang unsur bentuk itu daripada silibus, tetapi dalam soalan masih lagi wujud, masih lagi keluar perkataan bentuk ini. Jadi cikgu tambah perkataan bentuk ini, masih juga akan dibincangkan di sini. Jadi bentuk juga kita terima sebagai salah satu unsur seni. Mari kita lihat unsur seni yang pertama, iaitu garisan. Senaraikan jenis-jenis garisan. Ada banyak jenis garisan. Garisan menegak, garisan melintang, garisan condong, garisan lurus dan garisan melengkung. Semua garisan-garisan ini kita dapat kesan dalam karya seni. Dan biasanya kalau garisan paling banyak terdapat dalam karya lukisan. Dalam catatan dan cetakan serta arca pun ada garisan, tapi yang paling utama yang menimbulkan imej dalam lukisan ialah garisan. Seterusnya, jalinan. Jelaskan maksud jalinan. Jalinan ialah sifat permukaan pada setiap objek. Contohnya, permukaan yang berbulu, berduri, licin, kesat, bercorak dan sebagainya. Jadi setiap objek ada permukaannya dan permukaan tersebut mempunyai jalinan tertentu. Contohnya jalinan pada kulit pokok, itu corak pada kulit pokok itu kita namakan sebagai jalinan. Dalam bahasa seni visual kita panggil jalinan. Contohnya lagi corak pada kain pelekat, juga adalah salah satu jenis jalinan. Corak pada kulit tembikai, itu juga jalinan. Apa lagi? Semua permukaan objek adalah mempunyai sifat-sifat jalinan tertentu. Baik, kita teruskan lagi.
Jelaskan maksud jalinan tampak. Jalinan tampak ialah jalinan yang hanya dapat dikesan melalui penglihatan. Contohnya, corak beralun pada kulit tembikai tadi. Kulit tembikai mempunyai corak yang beralun. Tapi bila kita sentuh kulit tembikai, tak ada rasa beralun. Kulit tembikai itu rata saja dan licin. Tak rasa geleluk-geleluk beralun tu tak rasa. Jadi, jalinan tersebut kita kategorikan sebagai jalinan tampak. Napuk je. Napuk geleluk, jamuh tak seru. Seterusnya, jelaskan maksud jalinan sentuh. Jalinan sentuh ialah jalinan yang dapat dikesan melalui penglihatan dan sentuhan. Contohnya, corak berduri pada kulit durian. Kulit durian ni kita nampak dia duri tajam-tajam. Kalau sentuh, serah duk duri tu. Of course lah serah. Jadi beza dengan kulit tembikai tadi. Kulit tembikai nampak corak dia, geleluk-geleluk, jamuh tak serah. Kulit durian ni pula nampak duri, jamuh pun serah duri, serah tajam. Jadi, itu maksud jalinan sentuh. Dan itulah beza dia antara jalinan tampak dengan jalinan sentuh. Seterusnya, senaraikan fungsi jalinan. Yang pertama, untuk hiasan dan estetik. Jalinan corok-corok pada kain, pada baju itu kita panggil jalinan juga. Pada kain itu adalah untuk estetik, untuk keindahan. Kemudian corak pada haiwan, misalnya meruk ke dia ada corak itu sendiri. Itu adalah untuk keindahan juga. Seterusnya untuk penyamaran. Penyamaran biasanya adalah haiwan lah. Haiwan, pasal napuk dia tu nusuk macam rimau bitan. Citah ke apa, bentuk corak dia ataupun jalinan bercorak bitik-bitik tu. Kalau nusuk dalam rupuk tu tak nampak. Harimau belang misalnya. Untuk penyamaran. Yang ketiga, untuk memberi cengkaman. Ini pada kita tengok tapak kasut. Adakah jalinan dia tu? Tapak kasut. Ada dia punya corak-corak jalinan tu. Itu untuk memberi cengkaman. Macam tayar kenderaan, tayar kereta pun ada juga jalinan untuk memberi cengkaman. Dan yang keempat, untuk perlindungan. Macam kulit durian tadi, kulit boyo ke apa tu, untuk perlindungan. Tujuan perlindungan. Untuk lebih faham tentang garisan dan jalinan, mari kita lihat contoh penggunaan elemen garisan dan jalinan dalam karya lukisan. Baik, ini adalah karya lukisan yang pertama dan ini yang kedua. Okey, kalau siapa-siapa yang pernah pergi ke kampung Pulau Gajah, Pangkalan Cepa, masjid ini gah berdiri di sana. Dibina dalam kampung, tapi masjid ini mempunyai binaan yang indah. Dibina menggunakan kayu dengan teknik binaan tradisional campur dengan moden. Dan ini telah menjadi subjek dalam lukisan ini. Jadi lukisan ini pelukis pergi ke lapangan dan melukis imej masjid ini sebagai subjek kajiannya. Jadi, mari kita lihat tentang garisan dan jalinan tadi. Yang pertama kita tengok garisan dulu. Garisan tadi ada jenis-jenis dia. Menegak, melintang tadi kan. Bagaimana garisan menegak? Baik, ini garisan menegak. Iaitu format kedudukan subjek dalam karya. Menara ini, format kedudukannya adalah dalam garisan menegak. Dan garisan-garisan untuk membentuk imej tersebut adalah terdiri daripada garisan-garisan tegak, lurus tegak. Bahagian kiri, kanan, semua garisan-garisan tegak. Tiang-tiang itu semua menggunakan garisan tegak. Jadi, garisan-garisan tegak ada digunakan di sini. Menegak. Dan yang kedua, format melintang. Okey, ini garisan melintang.
Kalau yang vertikal tadi untuk membuat tiang semua, yang melintang ini untuk membuat bahagian atap, alang, galang pintu, semua itu garisan-garisan melintang. Dan yang seterusnya ialah garisan condong. Menegak, melintang, condong. Gabungan ketiga-tiga garisan ini akan menghasilkan imej. Jadi, menegak, melintang itu cuma jenis garisan sahaja, dan gabungan garisan-garisan inilah yang akan membentuk objek ataupun imej dalam karya. Baik, selain daripada menegak, melintang, kita tengok pula lukisan yang kedua ini. Di mana jalinan pada karya ini? Sebenarnya, seperti yang telah dibincangkan tadi, jalinan ialah sifat permukaan. Tengok ni, tengok lukisan yang kedua. Bahagian serambi masjid ini, tiangnya dibuat daripada kayu, sebatang kayu balak yang diletakkan menegak di sana, dan masih mempunyai jalinan kayu itu sendiri, jalinan. Okey, tengok jalinannya. Jalinan ialah kesan permukaan. Bahagian corak kulit kayu, corak permukaan kayu itu adalah jalinan, dan ini diterjemahkan dalam lukisan tersebut. Banyak lagi jalinan di sini. Yang kedua, itu corak kerawang atau ukiran, itu juga sejenis jalinan. Kalau batang kayu tadi, jalinan semula jadi. Ini jalinan buatan manusia, diukir sebegitu rupa dengan seni yang indah dan halus, menghasilkan jalinan yang amat menarik. Seterusnya tengok pada cucur atap atau pilis. Apa panggil meleh. Meleh itu juga diukir sedemikian rupa, menghasilkan jalinan yang indah, corok-corok. Banyak lagi meleh belakang-belakang sana, boleh tengok pada pintu itu. Pintu juga ada corak berbunga itu, ukiran timbul juga. Itu adalah jalinan. Selain daripada itu, kita boleh tengok pada keseluruhan lukisan ini, pada atap, pada bahagian tungku, tiang itu, pelukis menggunakan garisan dan jalinan. Garisan itu, garisan yang diulang-ulang menghasilkan jalinan. Dan gabungan garisan dan jalinan itu telah menimbulkan objek dalam lukisan. Jadi kedua-dua lukisan ini, unsur utamanya ialah garisan dan jalinan. Jadi, diharapkan semua pelajar hari ini faham tentang garisan dan jalinan saja di bawah unsur seni ini. Jadi unsur yang seterusnya akan disambung dalam video yang ke-16 nanti. Semoga video ini dapat memberi sedikit maklumat dan kefahaman kepada anak-anak pelajar seni visual semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.